TV KPM. Ayahanda hamba mati dibunuh oleh manusia yang hatinya binatang. Hutang nyawa mesti dibalas nyawa. Hamba menuntut petualang dihukum supaya hati hamba puas dan puas. Hamba mahu menghadap Sultan. Pembunuh mesti dihukum mengikut adat nenek moyang. Hanya Sultan berdaulat mampu jatuhkan hukuman supaya kematian ayahanda hamba tidak sia-sia. Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Suka Nisa nak ingatkan kepada anda semua agar kekal menjaga SOP yang telah ditetapkan dengan memakai pelitup muka dengan betul dan kemas dan bersih di tempat awam. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Tetapi sekiranya tiada keperluan untuk keluar rumah, tak perlu keluar. Ya, kita duduk di rumah, duduk diam-diam, kekal selamat, kekal sihat. Hari ini satu lagi episod yang mana kita akan bawakan satu subjek teras iaitu mata pelajaran sejarah. Topik kita sangat-sangat menarik. Agak-agaknya ada tak kena-mengena dengan monolog yang telah dipersembahkan sebentar tadi. Sebelum itu, kita tonton profil guru ini. Jom. Baiklah semua, jom kita persilakan guru mata pelajaran sejarah iaitu Cik Rohani, Cik Awang. Cikgu Rohani, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik Nisa. Alhamdulillah, selamat pagi Cikgu. Hari ini kita akan belajar sejarah di mana topik kita sangat-sangat menarik. Agak panjang saya sebutkan ya. Topiknya adalah warisan Kedah, Kelantan dan Perlis dari aspek pemerintahan beraja. Tetapi kan Cikgu, saya tidak bersorangan. Saya mestilah ada kawan-kawan yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jadi saya nak jemput kawan-kawan saya untuk masuk ke kelas. Hai semua. Hai kawan-kawan. Selamat pagi. Ini dia rakan-rakan kita dari SMK Jerantut yang merupakan juga sekolah Cikgu Cik Rohani. Baiklah, kita perkenalkan diri dahulu ya kawan-kawan. Kita mulakan dengan Hidayah. Silakan Hidayah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya dari SMK Jerantut. Salam Kedah Mahir dari Bumi Jerantut. Baik, terima kasih Hidayah. Seterusnya saya nak persilakan Hani. Hani Syuhada, silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Hani Syuhada binti Abdullah dari Sekolah Menengah Kebahasaan Jerantut. Salam perpaduan Bumi Jerantut. Baik, salam perpaduan Bumi Jerantut. Ni orang kampung saya ni, orang Pahang. Okey, baiklah. Saya persilakan Adam Haziq. Silakan Adam. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Nama saya Adam Haziq dari SMK Jerantut. Salam pendamaian dari Bumi Jerantut. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ada Lohendra. Silakan Lohendra. Selamat sejahtera. Nama saya Lohendra, anak lelaki Subramaniam dari SMK Jerantut. Salam perpaduan dari Bumi tercinta. Terima kasih Lohendra. Seterusnya kita ada adik Nur Ainin Safia. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Aini Safia binti Izwan. Salam perpaduan daripada Bumi Jerantut. Baik, terima kasih. Itu dia kelima-lima rakan saya dari SMK Jerantut Pahang yang akan bersama-sama dengan kita. Berbalik kepada topik kita pada hari ini, mungkin Cikgu Rohani nak kongsikan dengan kita apa sebenarnya yang kita nak belajar pada hari ini. Silakan Cikgu. Okey, baiklah ya Nisa. Okey, pada hari ini kita akan belajar sebenarnya warisan daripada Kerajaan Kedah, Kelantan dan juga Perlis. Dan saya nak betulkan sedikit ya, tadi Nisa sebut tentang pemerintahan beraja. Sebenarnya pada hari ini kita akan belajar mengenai warisan perundangan. Warisan perundangan dari Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis. Baiklah, hari ini adalah daripada aspek perundangan. Ya, betul perundangan. Nisa. Bukan pemerintahan beraja. Maaf ya semua. Nisa pula yang salah ni. Okey, baiklah kita betulkan. Baiklah, sebelum kita pergi ke yang seterusnya, kita akan tonton dahulu video yang telah kita sediakan. Jom sama-sama kita saksikan.
Kenapa kamu perlu belajar sejarah? Supaya saya dapat menghargai pengorbanan pejuang-pejuang bangsa. Kenapa kamu perlu belajar sejarah? Supaya saya boleh mengambil pengajaran daripada peristiwa sejarah. Okey, kenapa perlu awak belajar sejarah? Supaya saya tidak mudah tertipu dengan berita-berita yang palsu. Okey, kenapa kita perlu belajar sejarah? Supaya dapat meningkatkan rasa cinta akan negara. Kenapa perlu kita belajar sejarah? Supaya saya dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat mengubah kemerdekaan. Okey, kenapa perlu kita belajar sejarah? Supaya dapat menimbulkan rasa bangga terhadap negara kita yang bersama. Baiklah, itu dia sedikit perkongsian daripada rakan-rakan kita berkenaan dengan mata pelajaran sejarah. Cikgu nak tanya boleh tak cikgu? Ya, silakan Nisa. Betul ke belajar sejarah ni susah sebab ramai yang cakap alamak kalau sejarah je kena hafal, kalau sejarah je kena hafal. Betul ke cikgu? Oh, tak sama sekali Nisa. Ya. Salah sebenarnya tu. Sebenarnya bagi saya sejarah ini sangat menyeronokkan Ya. sebab ianya satu cerita. Okey. Satu cerita benar ya. Macam kita umpama baca novel. Novel tu belum tentu lagi cerita benar. Betul. Sejarah ni satu cerita benar dan memang sangat menarik. Tetapi pastikan pelajar kena faham dululah. Dah faham, barulah ingat ya. Betul. Jadi pasti akan menyeronokkan belajar sejarah ni. Betul, belajar sejarah ni sebenarnya seronok dan kita pun tak nak anda menghafal semata-mata, yang penting kita memahami. Ya, Baiklah, kita akan berhenti tepat, rehat Nisa. seketika sebelum kita pergi ke subjek kita pada hari ini, dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Rohani dan juga rakan-rakan saya dari SMK Jerantuk. Nisa nak tanya dengan rakan-rakan di SMK Jerantuk, adakah anda sudah bersedia? Kalau dah bersedia untuk mata pelajaran kita pada hari ini, topik kita adalah warisan Kedah, Kelantan dan Perlis dari aspek perundangan. Bagi Nisa, double thumbs up. Ya, nampaknya semua dah bersedia. Yang di rumah pun turut sama bersedia. Ya, sediakan buku, pen dan kertas untuk sesi kita hari ini. Kita boleh mulakan, tetapi sebelum tu cikgu, saya nak jemput untuk cikgu sanitasi dahulu tangan sebelum kita mulakan. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Sama-sama. Baiklah, saya pula ya. Okey. Okey, sekarang barulah kita dah betul-betul bersedia. Silakan Okey. Cikgu Rohani. Okey, baiklah ya. Pada hari ini kita akan belajar tajuk daripada bab 9 ya, tingkatan 2. Iaitu warisan perundangan ya dalam kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis. Okey, sebelum cikgu pergi kepada isi pembelajaran pada hari ini, cikgu ingin menjelaskan dahulu ya apa itu makna warisan supaya pelajar memahami apa sebenarnya tajuk yang nak belajar. Ya, cikgu. Okey, sebenarnya warisan ini bermakna sesuatu yang diwarisi daripada generasi terdahulu dan dimiliki oleh sekelompok masyarakat pada hari ini. Baik. Dan ia menggambarkan tentang memori ataupun ingatan masyarakat tersebut dan melambangkan ketamadunan masyarakat tersebut. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang warisan perundangan ya dalam kerajaan Kedah, Kelantan dan juga Perlis. Okey ya. Baiklah ya, kita pergi kepada di SKP. Kalau dalam di SKP dia terletak bawah 6.3.3. Okey, di mana hasil pembelajaran yang akan pelajar dapat pada hari ini Nisa ialah menjelaskan warisan kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis sehingga kini ya dalam aspek perundangan. Dan pelajar juga dapat menjelaskan elemen kewarganegaraan iaitu menghuraikan kepentingan menghargai warisan negeri Melayu. Okey, baiklah ya.
Jadi tanpa membuang masa, kita pergi kepada aspek yang pertama ya, iaitu dari segi aspek perundangan. Apakah perundangan yang terdapat ya dalam 3 kerajaan ini? Okey, kita lihat kalau dalam kerajaan Kedah, okey, ada undang-undang tubuh kerajaan Kedah Darul Aman. Okey, manakala dalam kerajaan Perlis ada undang-undang tubuh kerajaan Perlis, dan di Kelantan namanya lain sikit Nisa ya. Namanya undang-undang tubuh, undang-undang perlembagaan tubuh kerajaan Kelantan. Jadi inilah dia sistem perundangan yang terdapat dalam kerajaan Kedah, Perlis dan juga Kelantan. Okey, baiklah ya. Kita pergi kepada isi yang pertama. Apakah kandungan yang terdapat dalam undang-undang tubuh 3 kerajaan ini? Okey, baik. Isi yang pertama ialah dalam aspek penggantian pemerintah. Okey, dalam undang-undang tubuh ini Nisa ya, dan anak-anak pelajar dinyatakan bahawa sultan atau raja hendaklah lelaki. Okey, berketurunan raja, berbangsa Melayu dan beragama Islam. Dah dinyatakan ya, ini syarat untuk menjadi pemerintah. Okey, jadi ini isi yang pertama. Jadi cikgu nak uji anak-anak cikgu ni. Baik, cikgu. Memahami atau tidak isi yang pertama ini. Okey, cikgu nak tanya Siapa agaknya yang bertuah? Ya? Okey, cikgu nak tanya Adam. Cikgu nampak Adam senyum bukan main ya. Okey, Adam. Okey, cikgu nak tanya Adam satu soalan. Okey, Adam. Adam rasa Adam layak tak menjadi menaiki takhta? Adam rasa Adam layak tak menjadi pengganti pemerintah? Tak layak cikgu. Kenapa pula tak layak? Ya, Kak Nisa tanya, kenapa tak layak? Saya memang dah cukup 3 ciri, iaitu saya lelaki, berbangsa Melayu dan saya beragama Islam. Tapi saya bukan dari keturunan diraja. Okey, tepat, terbaik Adam jawapan awak ya. Tahniah ya. Sebenarnya Nisa, bila Adam jawab macam tu, bermakna dia memahami isi yang pertama. Okey, bahawa terdapat 4 syarat ya untuk menjadi sultan. Ya. Untuk naik menjadi pewaris takhta ya, mesti lelaki, berketurunan raja, berbangsa Melayu dan juga beragama Islam. Okey, baik ya. Kita pergi pula kepada isi kandungan yang kedua ya, yang terdapat dalam 3 kerajaan ini ya, yang terdapat dalam undang-undang tubuh ini. Okey, isi yang kedua ialah peranan sultan atau raja. Apakah peranan sultan ya? Dinyatakan dalam undang-undang tubuh ini, okey, kedudukan sultan adalah sebagai ketua negeri. Okey, dan juga merupakan ketua agama Islam. Okey Nisa, ya, selalu kita dengar ya sultan ini sebagai ketua agama Islam. Betul cikgu. Tetapi sebenarnya tak ramai yang mengetahui apakah sebenarnya tanggungjawab sultan dalam menjaga agama. Betul tu cikgu. Okey, jadi cikgu dah minta anak-anak cikgu ni untuk mencari maklumat ya. Apakah dia tanggungjawab raja atau sultan dalam menjaga agama? Okey, jadi kita tengok ya, anak-anak cikgu ni apakah maklumat yang dia perolehi ya daripada pencarian dia? Siapa yang nak kongsikan? Siapa? Siapa yang nak kongsikan dulu? Saya cikgu. Saya cikgu. Okey, kita bagi pada Hidayah dululah. Boleh, ya, cikgu. sebab dia dulu tadi. Okey, silakan Hidayah. Baginda perlu melaksanakan jihad dalam memerangi golongan musuh cikgu. Ya, Memerangi tepat. golongan musuh. Ya, baginda perlu melaksanakan jihad dalam memerangi golongan musuh. Golongan musuh yang dimaksudkan ni seperti komunisme, okey, kolonialisme, maksudnya begitulah. Okey, Lohan silakan ya. Lohan tak sabar tadi angkat tangan. Okey, silakan Lohan. Cikgu, segala bentuk pelaksanaan dasar-dasar Islam perlu dilakukan oleh badan tertentu seperti badan eksekutif yang terdapat menteri yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal agama Islam. Okey, tepat. Bagus jawapannya. Ya, bagus. Lohan ni dia telah mengkaji, dia telah mencari maklumat bahawa segala perkara yang berkaitan dengan hal ehwal agama Islam perlu diuruskan oleh satu badan eksekutif. Yang mana dalam badan eksekutif itu ada seorang menteri yang bertanggungjawab di dalamnya. Okey, okey, bagus Lohan. Okey, ada lagi nak share tak? Sesiapa nak share? Ada lagi tak? Ada, cikgu. Oh, okey. Okey, Saya nak panggil Safia, boleh? Silakan. Safia. Okay. Raja mestilah memelihara dan melaksanakan bentuk perundangan yang terkandung dalam Al-Quran atau Sunnah.
Okey, bagus Safia ya. Safia yang Terima manis kasih. ya. Terima kasih ya. Ya, betul ya. Raja perlulah melaksanakan perundangan ya seperti yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga sunnah. Okey, Cikgu minta Hani lah pula. Silakan Hani. Ada nak kongsi tak? Pendidik perlu menerapkan usaha penyebaran dakwah di seluruh peringkat. Penyebaran Okey, dakwah. Ya. Okey, Sultan perlulah memastikan usaha penyebaran dakwah dibuat ya di seluruh peringkat. Ya. Okey, ada lagi tak nak kongsi Adam dengan tadi. cikgu? Sila kongsikan jawapan Adam. Okey, Adam, silakan. Baginda perlu memastikan segala tuntutan dan tanggungjawab yang diperintahkan melalui syarak dilaksanakan mengikut kaedah yang betul dan dipantau oleh pihak yang bertanggungjawab bagi mengelakkan berlakunya penyelewengan dan ketidakadilan. Ya, tepat bagus Adam. murid-murid Terbaik. SMK Jerantut. Segala berkaitan dengan perundangan Islam perlu dipantau oleh pihak yang bertanggungjawab bagi mengelakkan berlakunya penyelewengan. Baik. Okey, ada lagi? Ada lagi tak nak kongsi? Ada lagi maklumat teman? Okey, Silakan. ada lagi Hidayah. Okey, silakan. Raja perlu bertanggungjawab terhadap keamanan dan kestabilan sebuah negara. Baginda juga perlu meletakkan perancangan bagi sebarang aktiviti yang menyumbang ke arah pembangunan rakyat sama ada dari sudut spiritual maupun material. Ya. Keamanan dan pembangunan. Terima kasih Hidayah. Ya, betul ya Nisa. Sultan bertanggungjawab menjaga keamanan dan kestabilan sesebuah negara. Baik. Okey, terima kasih. Terbaik anak-anak cikgu. Terbaik, SMK Jerantut terbaik. Ya, dapat mencari maklumat yang cikgu minta. Okey, Nisa bermakna pelajar ini dah fahamlah isi kandungan yang kedua. Apakah dia peranan sultan ataupun raja. Okey, baik ya. Kita pergi kepada isi kandungan yang ketiga. Isi kandungan yang ketiga ialah apakah tanggungjawab sultan atau raja. Okey, di dalam undang-undang tubuh tiga kerajaan ini jelas menyatakan bahawa sultan ataupun raja, menteri dan juga jemaah menteri tidak dibenarkan menyerahkan kuasa ataupun negeri kepada kerajaan lain ya. Dan dalam undang-undang tubuh ini juga menyatakan bahawa sultan ataupun raja berhak melantik menteri besar. Okey. Okey, itu isi yang ketiga. Kita pergi pula kepada isi kandungan yang keempat, iaitu badan penasihat sultan atau raja. Sebenarnya raja atau sultan ini dia tidak mentadbir secara berseorangan. Ya, dia ada akan dibantu. Dan kalaulah zaman dahulu, sultan dibantu oleh pembesar. Ya, misalnya contohnya di Kelantan. Kelantan telah mempunyai sistem jemaah menteri ya pada masa pemerintahan Sultan Muhammad II lagi. Dan sistem jemaah menteri ini dia menasihati sultan, membantu sultan untuk mentadbir. Namun, undang-undang tubuh kerajaan ini dia mengalami penambahan dan pengubahsuaian mengikut kepentingan semasa. Jadi, pada hari ini, sultan dibantu oleh kuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang diketuai oleh menteri besar sebagai yang dipertua yang akan membantu sultan untuk mentadbir. Okey, itu isi yang ketiga dan keempat. Okey, ada tak pelajar nak tanya cikgu apa-apa yang tak jelas tentang isi ketiga dan keempat? Siapa ada soalan boleh angkat tangan. Okey, silakan. Okey, silakan Hani. Hani saya panggil dia Hani. Nisa. Cikgu, boleh ke menteri wanita menjadi menteri besar? Wah, Nisa. Ada cita-cita ke tu? Okey. Okey, boleh ke wanita menjadi menteri besar? Macam mana pandangan Nisa? Nisa pernah nampak tak di negara kita ada wanita yang menjadi menteri besar? Kalau pada zaman sekarang cikgu, kita ada ramai menteri-menteri wanita yang berkaliber. Kalau zaman dahulu, rasanya pembesar kebanyakannya memang lelaki cikgu ya? Ya, betul Nisa ya. Sebenarnya hari ini ramai menteri di kalangan wanita yang berkaliber. Hani tanya tadi, boleh ke wanita menjadi menteri besar? Okey, baiklah. Setakat ni negara kita tak ada lagi lah yang jadi wanita yang jadi menteri besar. Menteri besar ni adalah ketua pentadbir di peringkat negeri. Okey, tetapi dalam undang-undang tubuh kerajaan ini menyatakan bahawa syarat untuk menjadi menteri besar perlulah berbangsa Melayu dan beragama Islam. Tidak dinyatakan jantina. Bermakna Hani berpeluang untuk menjadi menteri besar suatu hari nanti. Jadi kita ada bakal menteri besar Pahang ni Nisa mungkin. InsyaAllah ya. Okey Hani, terima kasih ya. Okey, baiklah kita pergi kepada isi yang kelima. Okey, apakah isi kandungan undang-undang tubuh yang kelima, iaitu hak rakyat dalam pentadbiran ya.
Dalam isi ini menyatakan bahawa warga negara yang berumur 21 tahun ke atas Nisa ya dan tinggal di dalam negeri tersebut layak untuk menjadi ahli Dewan Undangan Negeri ya mengikut perlembagaan persekutuan. Maknanya mereka ini layak untuk bertanding dalam pilihan raya. Betul. Dan jika menang boleh dilantik menjadi adun. Betul. Okey, jadi itulah dia isi kandungan undang-undang tubuh dalam 3 kerajaan ini. Okey, ini bahagian yang pertama Nisa. Ya. Okey, kita pergi pula pada bahagian yang kedua. Baik. Okey, pemantapan undang-undang Islam. Seperti yang cikgu nyatakan sebentar tadi bahawa undang-undang tubuh ini dia akan mengalami penambahan ya, penambahbaikan, pengubahsuaian. Begitu juga ya dengan undang-undang Islam ya. Misalnya kerajaan Kedah dan Kelantan juga dia telah memantapkan lagi undang-undang Islam dia. Dan Nisa, cikgu dah minta pelajar-pelajar kita ni hari ni untuk mencari dapatan maklumat ya berkaitan dengan pemantapan undang-undang Islam ini dengan lebih lanjut lagi lah. Okey, baiklah kita pergi pada yang pertama. Okey. Kerajaan Kedah memperkenalkan enakmen zakat yang telah diuruskan penubuhannya oleh sebuah jawatan kuasa pada tahun 1955. Okey, siapa yang cari maklumat tentang enakmen zakat ini? Boleh kongsi tak dengan kami semua? Saya cikgu. Silakan Hidayah. Hasil daripada saya pada 2015 enakmen zakat Kedah 1955 itu telah ditukar dengan enakmen baru, iaitu enakmen lembaga zakat Kedah Darul Aman yang menjelaskan lagi tanggungjawab dan peranan lembaga ini dengan lebih terperinci. Okey. Terima kasih Hidayah. Okay, terbaik Hidayah ya. Jadi inilah dia pelajar hari ini Nisa ya. Dia tak cukup maklumat dalam buku teks, dia explore lagi. Ya, ya. Jadi dia dapat tahu, Hidayah dapat tahu bahawa lembaga enakmen zakat ini telah bertukar ya, kepada lembaga enakmen zakat Kedah ya, Darul Aman ya pada tahun 2015. Okey. Okey. Ada nak tanya? Silakan Lohan. Cikgu, apa maksud enakmen? Okey, apa maksud enakmen? Selalu dengar Nisa kan? Ya, betul. Apa maksud enakmen? Okey, baiklah cikgu jelaskan. Enakmen ini adalah satu undang-undang yang diluluskan dalam kerajaan negeri tersebut ya, yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri. Baik. Dan ianya terpakai di dalam negeri berkenaan sahaja. Jadi itulah enakmen. Misalnya kalau enakmen zakat Kedah ini diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Kedah dan hanya terpakai dalam negeri Kedah. Dia berbeza dengan akta Nisa ya. Kalau akta ini adalah undang-undang yang diluluskan oleh parlimen. Baik. Okey, dan wajib dipatuhi oleh semua rakyat ya, Malaysia. Okey Lohan. Okey, faham Lohan? Faham, okey. Okey, jelas Lohan? Okey ya. Okey, baiklah ya. Kita pergi pada yang kedua. Okey, yang kedua adalah Kerajaan Kelantan telah memperkenalkan enakmen ya dan perkeliling berkaitan undang-undang jenayah Islam ya dan busana cara Islam dalam kehidupan rakyatnya. Okey, ada sesiapa nak kongsi tak berkaitan dengan isi yang kedua ini? Siapa? Saya cikgu. Silakan Safia. Cikgu, hasil daripada carian saya, Kelantan telah meluluskan Undang-Undang Syariah kedua pada tahun 1963. Untuk busana cara Islam, Jabatan Hal Ehwal Islam Kelantan telah menggariskan busana cara Islam mestilah pakaian yang menutup aurat, iaitu tidak seksi, tidak ketat, tidak menampakkan susuk tubuh badan, serta mesti bertudung dan juga tidak memakai baju lengan pendek dan seluar pendek. Okey, baik, terima kasih. Tapi terbaik ya Safia ya. Dia telah mencari maklumat ya dengan begitu detail ya tentang undang-undang jenayah Islam dan juga busana Islam ya dalam kehidupan rakyat. Okey, baiklah ya. Seterusnya kita lihat pemantapan undang-undang Islam juga dalam Kerajaan Kelantan. Apabila Kelantan telah memperkenalkan hukum maksiat. Okey, silakan Hani. Ada nak kongsi apa-apa tak? Pemantapan Undang-Undang Islam di Kelantan mempunyai hukum maksiat yang dikenali pada abad 19 yang melarang perbuatan melaga lembu dan persembahan manora. Okey. Terima kasih. Nisa pernah tengok tak perbuatan laga lembu?
tak pernah tengok lagi cikgu, tapi kita akan tanya lebih lanjut lagi berkenaan dengan perbuatan laga lembu dan persembahan menorah sebab ada perkara yang kita tidak faham. Kita akan beristirahat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih sudi menonton Teras di Didik TV KPM. Masih bersama saya, Cikgu Rohani dan juga rakan-rakan saya dari SMK Jerantu. Jadi berbalik pada soalan saya tadi, Cikgu. Apa tu perbuatan melaga lembu dan persembahan menorah, Cikgu? Okey, jadi cikgu dah rasa dah Nisa mesti akan tanya soalan macam ni. Okey, jadi cikgu dah minta Adam Haziq untuk membuat cara maklumat apa dia persembahan laga lembu dan menorah ini. Silakan Adam. Ya cikgu, so apa yang saya dapat adalah perbuatan laga lembu ni adalah perbuatan melaga di antara lembu dengan lembu. Okay. So sebelum perlawanan, bomoh akan mengadakan upacara kembang iaitu upacara pemujaan binatang. Lembu akan dimandikan dengan bedak langit dan juga limau. Lembu akan dipuja sebelum masuk ke gelanggang. Biasanya perlawanan ini mengambil masa 30 hingga 40 minit, tapi kadang-kadang ada yang boleh sampai sehari. Manakala pemenang pula ditentukan dengan cara lembu yang berkali-kali melarikan diri daripada lembu lawan dianggap sebagai kalah. Manakala lembu yang bertahan akan dianggap sebagai pemenangnya. Okey, bagus. Itu tentang perbuatan laga lembu, Nisa. Okey. Jadi cikgu dah boleh bayang dah perbuatan laga lembu antara lembu. Okey, ceritakan pula Adam, apa yang awak dapat tentang persembahan menorah ini? So, saya persembahan menorah ni, saya ada lukis ilustrasi penari lelaki dalam menorah. Ya, Nisa, itu dia. Ada sejenis drama tari nyanyi yang berasal dari wilayah Melayu lama di Semenanjung Tanah Melayu. Persembahan ini berdasarkan kepada legenda Manohara dalam dongengan Jalaka yang berunsurkan Buddha yang telah menjadi sebati dengan masyarakat Melayu dan Thai sejak zaman dahulu. Okey, baik, bagus terima kasih Adam di atas perkongsian tersebut. Saya kira bukan saya saja, ramai lagi rakan-rakan di luar sana yang baru tahu apa itu persembahan menorah dan perbuatan laga lembu. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Okey, baiklah ya. Jadi kita teruskan lagi. Okey, dengan adat undang-undang adat iaitu adat Temenggung. Tetapi sebelum cikgu terangkan adat Temenggung, kita buat dulu aktiviti di kalangan pelajar. Boleh cikgu? Boleh Nisa? Okey, kita akan buat aktiviti perbahasan. Okey, apakah tajuk perbahasan kita pada hari ini? Okey, iaitu undang-undang perlu bersifat pembalasan. Okay, sesuai dengan dalam adat Temenggung. Adat Temenggung undang-undangnya bersifat pembalasan, Nisa. Ya, cikgu. Jadi kita lihat, kita buat satu aktiviti. Apakah tajuk dia undang-undang perlu bersifat pembalasan. Okey, sebenarnya Nisa, anak-anak ini dia tak pernah dia melakukan aktiviti perbahasan. Okey, ini kali pertama ya. Jadi telah diundi siapakah yang akan menjadi speaker dewan, siapakah yang akan menjadi pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang. Okey, cikgu serahkan kepada Hani untuk kendalikan perbahasan ini ya, sebab Hani telah diundi sebagai yang di-Pertua Dewan. Baik. Silakan Hani. Silakan rakan-rakan dari SMK Jerantut. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera ahli dewan. Izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli dewan dalam bahagian pada perbahasan usul pada hari ini. Seterusnya, saya akan memperkenalkan beberapa peraturan asas supaya agar sisi perbahasan usul pada dapat ini dapat dikendalikan sebaik mungkin. Pasukan pihak pencadang diwakili oleh Yang Berhormat Nuraini Sofia binti Dizwan selaku Perdana Menteri. Pasukan pihak pencadang yang kedua pula Yang Berhormat Lohendra Anak Lelaki Subramaniam selaku Menteri Kedua.
Pasukan pembangkang pula diwarisi oleh Yang Berhormat Adam Haji bin Zulkifli selaku Perdana Menteri Pembangkang. Seterusnya, Yang Berhormat Siti Nurhidayah binti Osman selaku Pembangkang kedua. Dipersilakan Perdana Menteri Nuraini Sofia binti Rizwan untuk membukakan pendirian dan hujah. Dipersilakan. Terima kasih Dipertuan, ahli-ahli yang berhormat sekalian. Sebelum saya mengemukakan hujah saya bahawa undang-undang perlu bersifat pembalasan, maka saya akan memberi definisi tajuk perbahasan pada hari ini agar makin terang lagi bersuluh. Pasal undang-undang ini bermaksud sesuatu peraturan yang digubal oleh pihak kerajaan dan mesti dipatuhi oleh masyarakat yang berkenaan. Ahli Dewan sekalian, sebelum saya mengemukakan pendirian saya bahawa undang-undang perlu bersifat pembalasan, maka saya akan mengemukakan hujah yang padu tentang kebaikan undang-undang yang bersifat begini. Hujah saya yang pertama berada di bawah lembayung kata bahawa undang-undang perlu bersifat pembalasan supaya masyarakat takut dan gerun untuk melakukan kesalahan. Hal ini kerana undang-undang yang tegas dan hukuman yang berat bakal dikenakan kepada pesalah. Hal ini kerana orang yang membunuh akan dihukum bunuh. Begitu juga dengan orang yang memandu dengan keadaan yang mabuk sehingga menyebabkan kehilangan nyawa orang yang tidak berdosa ini juga tidak boleh dimaafkan. Perbuatan yang menyebabkan kehilangan nyawa orang yang tidak berdosa ini tidak boleh dimaafkan. Kesimpulannya, undang-undang perlu bersifat pembalasan supaya masyarakat takut dan gerun untuk melakukan kesalahan. Hal ini bersesuaianlah dengan kepentingan undang-undang itu sendiri yang bertujuan untuk mengawal tingkah laku manusia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Perdana Menteri. Seterusnya, dipersilakan pula Ketua Pembangkang untuk mengemukakan hujah. Dipersilakan. Terima kasih kepada Yang di-Pertua Dewan dan ahli-ahli yang berhormat sekalian. Tajuk kita masih tetap sama, undang-undang perlu bersifat pembalasan. Agak pincang tajuk pada hari ini. Sepatutnya tajuk ini ditukar kerana undang-undang yang bersifat pembalasan ini mempunyai banyak kelemahannya. Tuan Yang di-Pertua dan ahli yang berhormat sekalian, hujah kami yang pertama di bawah kata kunci, undang-undang perlu memberi peluang kepada penjenayah untuk berubah. Bumi mana yang tidak ditimpa hujan, begitulah juga dengan manusia. Manusia yang telah tersilap memilih langkah perlu diberikan peluang untuk berubah, bukannya terus dihukum bunuh. Jika terus dibunuh, bagaimana mungkin untuk mereka berubah menjadi lebih baik? Orang yang membunuh tidak semestinya perlu dibunuh. Dalam adat pepatih misalnya, orang yang membunuh perlu menanggung keluarga orang yang dibunuhnya seumur hidupnya. Manakala orang yang mencuri pula perlu membayar ganti rugi kepada mangsa. Apa pentingnya undang-undang yang bersifat begini? Tujuannya supaya pesalah akan sedar dengan kesalahan yang telah dilakukannya. Ramai orang yang telah melakukan kesilapan, tapi akhirnya mereka berubah menjadi lebih baik setelah mereka mendapat pengajaran dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Tuan Yang di-Pertua dan ahli yang berhormat sekalian, kesimpulannya, undang-undang yang bersifat pembalasan ini mempunyai banyak kelemahannya. Kerana ia tidak memberikan peluang kepada penjenayah untuk berubah, sedangkan semua manusia berhak diberikan peluang untuk berubah menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ketua Pembangkang. Seterusnya, dipersilakan pecadang untuk membidas hujah pihak pembangkang. Dipersilakan. Selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Yang di-Pertua Dewan dan ahli-ahli yang berhormat sekalian. Sebagai pencadang yang kedua, saya menyokong dengan sepenuh hati bahawa undang-undang perlu bersifat pembalasan. Ahli Dewan yang dihormati, tugas saya pada hari ini adalah untuk membidas ujar rapuh pihak pembangkang. Sebentar tadi, Ketua Pembangkang ada menyatakan bahawa undang-undang perlu bersifat pemulihan dan memberi peluang kedua kepada penjenayah untuk insaf. Soalan saya,
Bagaimanakah kita dapat meramalkan yang mereka akan berubah dan insaf? Undang-undang yang longgar seperti ini hanya akan meningkatkan kegiatan jenayah dalam negara. Masyarakat pula akan hidup dalam ketakutan dan imej negara akan terjejas. Bagi mereka, tidak apa membunuh kali pertama kerana mereka akan dimaafkan dan diberi peluang untuk berubah. Apa yang akan berlaku kepada masyarakat dan negara? Tidakkah ini akan menggalakkan masyarakat untuk saling berbunuhan? Memang sah, undang-undang yang memberi pertimbangan kepada kesalahan ini akan menyebabkan kehidupan menjadi tidak aman. Sekian, terima kasih. Terima kasih Menteri Kedua bagi pihak pencadang. Kita mengharapkan lagi suasana dengan hujah terakhir dari pihak pembangkang. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang di-Pertua Dewan dan ahli-ahli yang berhormat sekalian. Selaku pembangkang terakhir pada hari ini, saya tetap menegaskan bahawa kami menolak 100% usul perbahasan pada hari ini. Undang-undang yang bersifat pemalasan adalah tidak tepat dan mesti dikaji semula. Tugas saya selaku pembangkang terakhir pada hari ini adalah untuk membidas hujah pihak kerajaan. Izinkan saya membidas hujah longgar pihak kerajaan. Yang Berhormat Perdana Menteri serta tadi mengatakan bahawa undang-undang yang bersifat pemalasan ini akan menyebabkan rakyat berasa takut dan gerun untuk melakukan kesalahan. Sebenarnya, undang-undang yang bersifat pemalasan ini hanya akan menyebabkan rakyat berasa tak puas hati dan semakin menimbulkan lagi perasaan dendam yang tidak berkesudahan dalam kalangan masyarakat. Hutang darah dibayar darah tidak akan berhenti begitu saja. Rasa marah dan dendam tetap wujud dalam diri pembunuh maupun yang dibunuh. Maka tak mustahil pengurusan akan terus berpanjangan kerana masing-masing mempunyai sebabnya tersendiri. Bagi pihak yang dibunuh, rasa marah kerana ahli keluarga mereka dibunuh. Bagi pihak pembunuh pula, rasa tak puas hati kerana pembunuh membunuh tanpa niat. Jadi, dendam tetap membara yang tidak mustahil boleh mengakibatkan lagi pemusuhan, akan menyebabkan lagi pertumpahan darah. Apatah lagi sifat manusia ini memang tak suka dihukum, tetapi manusia suka dididik untuk berubah menjadi lebih baik. Maka atas dasar inilah saya mencadangkan usul perbahasan pada hari ini ditukar kepada undang-undang tidak perlu bersifat pembalasan. Sekian, terima kasih. Terima kasih pembangkang terakhir kita dalam sesi pada hari ini. Maka sesi perbahasan kita akan menuntut tirai. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu dia. Terima kasih rakan-rakan saya dari SMK Jerantut. Bagus-baguslah mereka ni. Tepukan untuk anda semua. Walaupun Cikgu Rohani ada sebut mereka ni pertama kali. Mungkin boleh kita kongsikan lebih sedikit berkenaan dengan topik yang kita akan pelajari, iaitu kita dah masuk kepada adat Temenggung. Adat Temenggung, ya. Okey, sebelum tu tahniah ya. Cikgu nak ucapkan pada anak-anak cikgu terbaik ya. Okey, terima kasih okey buat anak cikgu. Okey kita kongsikan tentang adat Temenggung. Okey, dalam adat Temenggung ini dia mempunyai 6 lah ya, 6 aspek. Yang pertama dari segi pengasas, yang kedua pemerintahan, yang ketiga sistem kekeluargaan, yang keempat sistem perkahwinan, dan yang kelima warisan harta pusaka, dan yang terakhir adalah dari segi hukuman. Ya, itu dia video yang telah kita sama-sama saksikan. Mungkin cikgu boleh ulas sedikit berkenaan video yang kita baru tonton sebentar tadi. Okey, dalam video itu telah menunjukkan ya Nisa 6 ciri yang terdapat dalam adat pepatih, dan sebenarnya dalam adat Temenggung, minta maaf ya, dalam adat Temenggung, dan sebenarnya adat Temenggung ini Nisa diamalkan di semua negeri Melayu ya, kecuali dalam di Naning, Melaka dan juga Negeri Sembilan ya. Dan adat Temenggung ini dia banyak menerima pengaruh daripada perundangan Islam ya, sistem perundangan Islam yang bermazhabkan mazhab Syafi'i. Okey ya. Jadi cikgu rasa dengan video itu telah menjelaskan ya tentang undang-undang adat ini secara keseluruhannya. Ya, betul tu. Dan daripada aspek yang kita lihat ini semua, anda boleh buat ulang kaji di rumah mengikut buku tingkatan 2 bab 9. Kita akan bertirahat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV
KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Baiklah, tadi kita sebelum bertindak tadi kita bercakap mengenai adat temenggung. Mungkin cikgu nak sentuh lebih sedikit lagi berkenaan dengan adat temenggung. Silakan cikgu. Okey, baiklah ya. Tadi cikgu dah ceritakan bahawa adat temenggung ini dia berasal daripada adat temenggung ini diamalkan ya di semua negeri Melayu kecuali Naning dan juga Negeri Sembilan ya. Dan adat ini sebenarnya diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan ya yang berasal daripada Palembang, Sumatera. Okey, kita tengok pula pada isi yang kedua, iaitu adat ini dalam aspek pemerintahan, di mana pemerintahannya adalah bersifat autokratik yang diketuai oleh sultan ya atau raja dan dibantu oleh pembesar. Okey ya, dan anak lelaki sultan akan naik menjadi pewaris takhta. Okey, dan isi yang ketiga ya Nisa, dalam aspek sistem kekeluargaan. Dalam aspek sistem kekeluargaan, kaum lelaki lebih diutamakan Nisa. Kenapa kaum lelaki lebih diutamakan ya? Kerana nasab keturunan adalah mengikut sebelah bapa ya. Dan mengikut hukum syarak ya. Dan yang keempat adalah sistem perkahwinan. Dalam adat Temenggung, perkahwinan dibenarkan dengan sesiapa sahaja ya, asalkan tidak bertentangan dengan sistem perundangan Islam ya. Dan yang kelima, dari segi warisan harta pusaka, harta pusaka juga dia mengikut hukum syarak di mana lelaki lebih banyak ya menerima harta pusaka. Berbanding dengan perempuan. Kerana tanggungjawab lelaki dianggap lebih besar. Ya, betul Nisa. Sebab itu kalau dalam sistem perundangan Islam juga lelaki menerima 2/3 harta dalam sistem faraid. Ya. Jadi dalam adat Temenggung juga dia mengikut ya sistem perundangan Islam. Dan dari segi aspek yang keenam adalah hukuman. Di mana hukumannya adalah berunsur pembalasan dan lebih tegas. Dan inilah yang kita kaitkan dengan sistem dengan perbahasan kita tadi ya. Betul. Adakah undang-undang ini perlu bersifat pembalasan? Misalnya pembunuh, hukuman dia bunuhlah. Dan hanya raja atau sultan sahaja berhak menjatuhkan hukuman bunuh ya dalam adat Temenggung. Ini apa yang telah dijelaskan, bab hukuman ini dijelaskan dalam perbahasan yang disampaikan oleh rakan-rakan kita sebentar tadi. Ya Nisa. Ada anak-anak pelajar nak tanya tak berkaitan dengan adat Temenggung? Ada yang nak tanya soalan? Silakan Hidayah. Bilakah adat Temenggung mula diamalkan di tanah Melayu? Bilakah adat Temenggung diamalkan di tanah Melayu? Bagus Hidayah ya. Sebenarnya adat Temenggung ini dia mula diamalkan, dibawa masuk ke tanah Melayu dalam abad ke-15 ya. Dibawa mula-mula ke Melaka dan kemudiannya disebarkan ya ke negeri Melayu yang lain, termasuklah dalam kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis. Betul. Ada lagi tak nak tanya? Adam nampak dah buka mic tu ya Adam. Silakan nak tanya. Adam. Cikgu, saya nak tanya, bila adat Temenggung ni menerima pengaruh Islam? Bila adat Temenggung ni menerima pengaruh Islam? Sebenarnya Nisa, di tanah Melayu ini sebenarnya pada asalnya adalah menerima pengaruh Hindu dan Buddha. Betul. Kemudian selepas itu barulah datang ke agama Islam ke alam Melayu. Jadi adat Temenggung ini pada asalnya juga menerima pengaruh Hindu mengikut undang-undang Manu. Tetapi kemudiannya apabila agama Islam datang ke alam Melayu, maka adat Temenggung ini kemudiannya telah menyerap pengaruh Islam mengikut mazhab Syafi'i. Yang diamalkan oleh negara kita ya. Ada lagi nak tanya? Cikgu, saya nak tanya. Saya cikgu. Cikgu bagi pada Safia dulu. Silakan Safia. Cikgu, dalam adat Temenggung, kita dibantu oleh pembesar. Pembesar mana yang paling bawah? Pembesar mana yang paling? Pembesar mana yang paling bawah? Paling Betul bawah. Safia. Paling bawah ya.
Okey, dalam adat baik dalam adat Temenggung, pembesar yang bawah ada dua. Satu penghulu. Penghulu ni dia menjaga mukim. Ya. Satu lagi adalah ketua kampung. Ketua kampung dia menjaga kampung. Jadi yang paling bawah ialah ketua kampung lah. Ya, Jadi betul. sebenarnya Nisa, ketua kampung ni juga sebenarnya salah satu pembesar. Pembesar. Ya, dalam kategori pembesar. Okey, Adam nak tanya tadi nampak. Adam ke Hani? Minta maaf. Okey, Hani silakan. Hani. Cikgu, kalau raja tak ada anak lelaki, siapakah yang akan mewarisi takhta dia? Macam mana tu agaknya cikgu? Agak-agak Nisa, siapa yang akan naik jadi pewaris takhta kalau sultan tu tak ada anak lelaki? Saya rasa kan cikgu, mesti adik-beradik sultan tu. Oh, pandai Betul. Nisa. Ni mesti belajar sejarah dulu dapat A+. Betul tak? Saya belajar dengan Cikgu Syukri. Oh, ya. Betul. Ya. Okey, betul. Seperti jawapan Kak Lisa tadi. Okey, apabila sultan itu tidak ada anak, tidak ada putera, maka yang akan naik menjadi pewaris takhta adalah adik lelaki sultan. Ya. Sebab biasanya sultan ini anak sulung. Betul. Jadi adik lelaki dia lah yang akan naik menjadi pewaris takhta. Baik. Okey, itulah dia tentang adat Temenggung. Adat Temenggung. Semuanya masih jelas ya? Kalau masih jelas, kalau setakat ini mengikuti dengan baik, bagi Nisa double thumbs up. Ya, kawan-kawan kita ni semua bersemangat. Baiklah, terima kasih. Jadi, jom cikgu kita teruskan. Okey, baiklah ya. Akhirnya kita pergi kepada elemen kewarganegaraan dan nilai civic Nisa ya. Jadi tak sah kalau belajar sejarah tanpa kita kaitkan dengan elemen kewarganegaraan ini. Betul cikgu. Okey, jadi cikgu sediakan soalan pada di sini untuk anak-anak cikgu. Pada pandangan anda, apakah kepentingan menghargai warisan perundangan ini? Apa kepentingan dia? Okey, ada sesiapa tak nak jawab soalan ini? Siapa nak kongsikan? Cikgu, saya nak jawab. Cikgu. Silakan. Silakan. Cikgu, bila saya belajar tajuk ni, saya rasa sangat bangga dengan warisan perundangan. Rupanya, kerajaan di negeri-negeri Melayu seperti Kedah, Kelantan dan Perlis telah mempunyai sistem perundangan yang mantap dari dulu lagi. Jadi, sebenarnya rakyat negara kita dah maju dan bertamadun. Hal ini jelas terbukti apabila kerajaan Kelantan telah mempunyai sistem jemaah menteri sebelum kedatangan penjajah lagi. Wah, Okey, terima tepat kasih Lohan. Lohendran. Okey, nampak dah Lohan. Selepas berbahas tadi dia ada kebolehan berhujah kan Betul. Nisa? Okey ya. Tepat Lohan terbaik betul dia menyebabkan kita rasa bangga. Ya. Kerana walaupun semasa belum dijajah, kerajaan Kelantan misalnya telah mempunyai sistem perundangan yang mantap dan teratur. Jadi kita bangga dengan kebolehan rakyat di negara kita. Okey, baik. Ada lagi siapa nak bagi isi? Siapa nak kongsikan? Ada nak kongsikan. Silakan Okey. Hidayah. Okey, silakan. Warisan perundangan ni juga menjadikan kita berasa bersyukur cikgu. Bersyukur negara kita aman, damai, rakyat pun hidup satu padu. Kerana kita mempunyai sistem perundangan yang baik. Ya, bersyukur. Satu nilai yang saya kira tak akan lari apabila kita belajar sejarah. Betul sangat Nisa Kita bersyukur sebenarnya sebab dengan adanya sistem perundangan inilah negara kita aman damai stabil dan juga mantap. Betul. Dan bila kita bersyukur, nikmat akan ditambahkan lagi. Jadi kita doakan supaya negara kita ini akan kekal aman, damai dan makmur. Baik. Okey. Ada lagi ke nak kongsikan agak-agaknya? Okey, ada lagi. Okey. Rasanya tak ada dah cukup. Tak ada dah. Cukup ya, 2. Okey. Okey, itu dia sedikit perkongsian berkenaan dengan kepentingan warisan perundangan. Kita sebenarnya dah tiba di penghujung rancangan pun, dah borak-borak, dah berbincang-bincang. Dengar pula rakan-rakan kita berbahas. Kini tiba masa untuk saya minta Cikgu Rahani membuat rumusan kepada topik kita hari ini, iaitu warisan Kedah, Kelantan dan Perlis dari aspek perundangan. Silakan Cikgu. Okey, baiklah Jadi sebagai kesimpulan dia dalam tajuk hari ini dia jelas menunjukkan bahawa sebenarnya kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis ini telah mempunyai kemegahan dan kegemilangan. Terutama dalam aspek perundangan, dan kemegahan dan kegemilangan perundangan ini telah diwarisi sehingga kini dinikmati sehingga kini dan hari ini kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis masih lagi tetap gemilang Okey, itu Nisa. Dan banyak yang dapat kita pelajari daripada sejarah itu sendiri, di mana sejarah ini adalah untuk difahami dan kita ambil pengajarannya. Betul tak Cikgu? Betul. Banyak perkara yang kita boleh belajar dan kita aplikasikan ataupun mantapkan
terapkan lagi di waktu zaman kita sekarang ni. Jadi jangan sia-siakan apa yang kita belajar dari sekolah lagi dan kita aplikasikan di dalam kehidupan seharian, terutamanya nilai-nilai pengajaran yang kita dapat daripada sesebuah topik. Baiklah, kita pun dah tiba di penghujung rancangan. Cemburu betul masa dengan kita, Cikgu. Betul. Saya harapkan dapat bertemu lagi sekali dengan Cikgu Rohani. Terima kasih InsyaAllah. kawan-kawan saya dari SMK Jerantuk. Terima kasih anda semua, terbaik, all the best semua. Ni saya ucapkan supaya ada di antara kalian yang betul-betul jadi pasukan pembahas sekolah satu hari nanti. Tak mustahil. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih para penonton. Assalamualaikum. Bye.